Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Amir, Mudir Baitur Ridwan, kerana kesudian pengurusi. Baik, Tuan Pengurusi juga kerana kesudian mengundang saya untuk buat sedikit perkongsian berkenaan dengan vaksin di Baitul Ridwan pertama, BRB, yang first time saya sampai. Cantik dan indahlah tempat ni. Vaksin ni diperkatakan, saya rasa jadi isu lebih kurang 5 hingga 10 tahun kebelakangan ni, disebabkan adanya golongan yang menolak vaksin, terutamanya yang berkenaan dengan vaksin-vaksin wajib yang ditetapkan oleh kerajaan. Dan kebelakangan ni kita pun menerima, kalau boleh disebut, kesan ataupun padah daripada adanya sebahagian daripada komuniti kita yang tidak dapat vaksin. Tahun lepas kita mendengar, ataupun awal tahun ini pun ada berkenaan dengan difteria. Difteria adalah satu penyakit yang disebabkan oleh sejenis bakteria, terutamanya kalau dia kena pada seseorang, dia akan merosakkan permukaan tisu tu dekat dalam tekak ke apa, dan dia membuat satu selaput, wujudnya bengkak sehingga orang tu susah nak nafas. Nak tarik nafas tak lepas sebab begitu bengkak di dalam. Dan penyakit ini memang boleh membawa kematian. Dan saya ingat baru-baru ni negara pun dikejutkan dengan seorang kanak-kanak yang telah disahkan mendapat penyakit polio. Polio ini adalah satu penyakit yang disebabkan oleh satu virus polio, yang mana kalau dia masuk di dalam badan seseorang, dia memberi masalah pada badan seseorang, maka orang itu akan lumpuh, terutamanya di kaki, kedua belah kaki. Otot-otot dia kita sebut acute flaccid paralysis. Dia jadi lembek. Otot kita ni biasa dia ada satu ketegangan tertentu kan. Kita relax pun kalau pegang kan, dia ada kejang dia. Apatah lagi kalau kita menggerakkan dia. Tetapi orang yang ada polio, ketegangan yang ada pada otot-otot yang kena tu, dia akan jadi lembek. Bila kena kat kaki maka lumpuhlah mereka, dan sepanjang hayat perkara ni dia tidak ada rawatan. Selama 27 tahun Malaysia bebas daripada penyakit ini. Sekarang datang semula. Jadi kerana hal itu kita nampak kepentingan untuk kita memberi kesedaran dan juga memberi penjelasan, terutamanya dalam isu-isu yang mungkin kita sebut ada salah faham, kurang faham ataupun tercelaru. Adanya pihak-pihak yang cuba menimbulkan kecelaruan. Jadi vaksin ini apa, saya akan terangkan dalam bentuk yang mudah difahami. Okey. Dan juga apa sebenarnya secara umum konsep imunisasi, itu yang penting kita terangkan. Antara pihak yang menolak ataupun menimbulkan persoalan dalam isu vaksin ni adalah daripada sebab-sebab agama, golongan agama yang merisaukan tentang halal dan haram dan sebagainya. Pada saya secara peribadi, kalau saya berhadapan dengan golongan yang mempersoalkan isu-isu halal haram, pandangan agama ni, first impression saya sebenarnya ada impression yang baik kepada mereka. Kerana dalam zaman sekarang ni, ketika orang tidak mempedulikan halal dan haram, tidak mempedulikan apa pandangan agama, mereka ini dari golongan yang sedang memikirkan halal dan haram,
Takut-takut itu adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak datang benda macam ni melainkan ada detik iman di dalam hati. Itu bagi saya sentiasa menghormati pihak ni, tetapi saya selalu nak ajak berbincang sebab saya yakin daripada keikhlasan mereka merisaukan ataupun risau kepada halal dan haram ini, bila menerima penjelasan yang benar, maka kita harap mereka dapat berubah pendirian. Dan sentiasa bila kita berdialog, kita bercakap pun, hati kita pun kena bersih. Kita pun nak, kalau ada kebenaran di lidah mereka, kita pun nak, kita pun tahu. Tapi setakat ni pengalaman saya berdialog, Alhamdulillah, ada di kalangan pihak yang dia rasa agama tak selari dengan vaksin, tetapi bila kita memberi penjelasan yang baik dari sudut agama, mereka menerima. Alhamdulillah. Di dalam agama, di dalam Islam, di dalam fiqh, kita ada hukum dan kita ada yang disebut mahalli hukum. Apa itu? Hukum adalah satu kesimpulan dalam agama yang telah dibuat berdasarkan dalil agama itu sendiri yang ada di dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila ulama kata misalnya lahmal khinzir, daging khinzir ni haram dimakan, itu adalah satu hukum yang dibuat kesimpulan daripada dalil-dalil agama. Mahalli hukum adalah, hukum ada, benda apa yang kita boleh letakkan hukum ni, yang kita nak tahu hukum benda tersebut. Mahalli hukum, tempat letak dia. Bila kita kata satu makanan ni haram, ada unsur khinzir, itu tempat dia. Tapi kita kena ada makanan yang jelas daging tu memang tak boleh lah kan. Tapi ada makanan tertentu orang kata ada unsur khinzir dan sebagainya, dia kena ada ahli yang terangkan betul ataupun tidak makanan ini ada unsur khinzir. Itu mahalli hukum. Bila dia confirm ada unsur khinzir, maka di sana kita gabung, hukum kata haram, ini memang khinzir, maka jatuhlah hukum haram terhadap makanan tersebut. Itu dari satu hal. Belum lagi hal-hal lain yang dalam konteks mahalli hukum tu yang diambil kira. Konteks benda yang kita nak hukumkan, ada tak dalam keadaan tu berlaku darurat? Ini orang kata contoh klasik lah kan. Tak ada makanan lain, ada makanan tu dan dia ada unsur tu. Dia mai benda lain dibolehkan kerana darurat. Kan? Ad-darurah tubihul mahdurat. Benda-benda darurat ni boleh mengharuskan benda yang dilarang. Lepas tu mai lagi elemen ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Darurat ambil dengan kadarnya. Ini semua adalah formula-formula yang ada dalam fiqh. Jadi berkaitan dengan vaksin ni, nak bercakap, nak terangkan tentang sudut pandang agama terhadap vaksin ni, kita kena tahulah cerita tentang vaksin dan imunisasi ni. Apa cerita dia? Itu kena terangkan dengan baik supaya orang faham. Baik. Badan kita ni diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk dalam hal ketahanan tubuh. Bagaimana yang kita sebut hebat tu keciptaan yang sempurna ni? Apabila ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, tak kira adakah dia benda hidup seperti bakteria, virus, kulat, bila dia masuk ataupun apa benda asing, badan akan tahu ni dah masuk invaders, intruders. Badan ni telah diserang ataupun ada benda luar masuk. Jadi dalam tubuh dia akan ada sel askar dia, sel tentera dia. Orang sebut sel darah putih lah, ada banyak pecahan dia. Tapi bukan untuk dihuraikan dengan detail macam tu, nak sekadar faham konsep. Jadi sel-sel ni dia akan respon terhadap penceroboh tu dalam darah. Cuma dalam dia nak respon terhadap pencerobohan tu macam-macam lah. Kan? Kadang dia nak respon tu lambat, kadang dia cepat. Badan kadang bila sense tu yang ada demam kan. Demam tu antara punca dia sebab badan kita dah masuk kuman. Badan dah alert. Jadi dia bagi panas, sebab suasana panas tu diperlukan dalam peperangan. Sebut istilah tu orang baru nak dengar. Diperlukan untuk peperangan.
Dia adalah tanda-tanda bila badan berespon terhadap infection, kuman yang masuk dalam badan. Jadi bila tentera ni pergi, sel-sel darah putih yang tentera yang nak lawan ni, dia pun masa tu baru nak belajar. Kuman ni kuman apa? Kan, apa bentuk kuman ni? Ada kuman yang cikai sikit, senang, dia lawan kejap habis. 3 hari selesai. Kadang sehari selesai. Okey? Lebih kurang macam tu. Tapi ada kuman yang dia perlu lama. Attack kok ni tak boleh. Dia kena modify lagi attack macam ni. Dalam tempoh yang dia ambil masa tu, mungkin kuman tu telah banyak membawa kecederaan pada tubuh kita. Dia pergi rosakkan organ ni, dia pergi rosakkan tisu ni. Kita pun jadi lemah, tak boleh makan, tak selera makan, maka sakit tu jadi parah. Ini adalah respon tubuh yang disebut ketahanan tubuh, imunisasi. Tetapi imun, ketahanan tubuh ni kita boleh bahagikan lagi. Yang tadi saya sebut tu adalah benda semula jadi yang ada. Pertama, imunisasi semula jadi ni, setting macam ni ada dalam badan. Memang ada. Orang lahir ada sempurna sifat, setting ni ada. Program ni ada dalam badan. Kuman masuk, lawan. Okey? Dan ada juga ketahanan, ada sel-sel dalam badan, dia memang dia tak kisah siapa pun, dia cuba defend secara umum, tak kisah kuman besar ke kecil ke. Sel-sel ni ada di permukaan badan kita. Kulit, hidung kan? Kan kita ada tempat berlendir kan, kulit dan lidah ni kan, dalam bahasa perubatan dia panggil mucosa. Dia bukan kulit yang kasak ni. Dia bahagian selaput berlendir. Kat situ semua ada juga dia punya tentera dia. Tentera first liner lah. Boleh kita nak kata prebet ke apa ke. Mai sikit-sikit, hacum, bersin kan. Tangkap, pom, tolak kan. Mai habuk sikit tu dia tangkap, ini semua tak boleh masuk badan ni. Bersin, hilang. Mai sikit batuk, dia, ini first liner. Jadi banyak kita duduk kadang first liner ni dah tolong lah. Ini semua kita panggil innate immunity, termasuk setting yang ada dalam badan kita yang saya ceritakan tadi. Okey, dalam bahasa perubatan dia kata this is innate immunity. Dia adalah imunisasi ketahanan badan yang kita dah ada semula jadi pada kita. Selepas tu bila kita lahir, kita membesar, kita memperoleh lagi ketahanan daripada luar. Ketahanan yang kita dapat daripada luar. Yang kita lahir sedia ada tu, setting ketahanan tu dia bertambah daripada luar. Yang kita dapatkan. Tapi setting ni, ketahanan ni kita bahagi kepada ketahanan aktif dan ketahanan pasif. Imunisasi aktif, imunisasi pasif. Ini kena terang dulu, baru faham. Apa dia? Okey, kita cerita dulu imunisasi pasif. Pasal apa pasif? Sebut pasif ni adalah dia dapat apa? Imunisasi tu daripada benda lain, tapi askar tu main daripada luar, tapi masuk dalam sistem badan dia. Satu, baby, bayi yang baru lahir, dia dapat dah tentera-tentera ketahanan tubuh tu daripada mak dia. Jadi askar tu semua, apa yang dalam tempoh lebih kurang 6 bulan sampai setahun tu, ada penyakit-penyakit tertentu, terutamanya bila ibu tu menyusu anak dia, dalam susu ibu tu pun ada zat-zat ketahanan tubuh ni yang membantu ketahanan tubuh anak. Sebab tu kita pun kempen susu ibu. Kan? Wajib eksklusif 6 bulan dan kemudiannya kalau boleh bagi sampai 2 tahun itu lebih baik. Sebab dia ada zat ketahanan tubuh yang tu yang susah nak dapatkan daripada formula yang lain. Susu-susu yang lain. Jadi dia, bayi tu ataupun anak tu dapat daripada mak dia, kan, masa tukar darah dalam perut kan, uri kan, darah daripada mak masuk ke anak, tentera tu pun masuk sekali. Kan? Daripada pertukaran oksigen, zat makanan dekat uri kan, benda dalam darah, ketahanan tubuh pun masuk dalam badan anak. Jadi lahir dia ada ketahanan, tapi itu bukan dia punya sendiri, mak dia punya, termasuk susu ibu. Ini pasif dia bawa. Ada orang yang penyakit tertentu dia kena, salah satu rawatan dia, kita bagi zat ketahanan tubuh yang kita sebut ni antibody. Ni semua sebut antibody lah kan.
Antibody ni adalah tentera dalam badan yang lawan kuman. Nama dia antibody. Itu yang orang sebut antibody kan. So lepas ni dalam ceramah ni saya guna istilah antibody Okey. Jadi dia bagi rawatan antibody. Antaranya ada satu penyakit ni nama dia Kawasaki. Bukan motor tu. Jangan dengar ni tak nak beli pula Kawasaki. Dia ada Kawasaki disease. Salah satu rawatan dia bagi immunoglobulin, dia panggil. Zat-zat ketahanan tubuh depa cucuk untuk lawan kuman-kuman yang menyebabkan penyakit ni. Kuman ni dia attack saluran darah. Vasculitis. Dia attack sampai jantung pun boleh ada masalah. Satu lagi contoh penyakit nama dia Guillain-Barré. Oh, bunyi dahsyat-dahsyat. Memanglah nak harap penyakit orang Melayu kan, ini penyakit Osman Saad, dia tak main lah. Sebab yang duk jumpa penyakit ni orang luar. Tapi ke depan ni insya-Allah kan. Orang pun tak mau nama dia jadi nama penyakit kan. Tapi orang barat dia tak kisah kan. Kadang nama tempat kan. So Guillain-Barré dia adalah penyakit disebabkan oleh beberapa virus. Antaranya nama virus tu Epstein-Barr. Nama canggih-canggih ni. Dia masuk, dia pergi serang saraf. Saraf kan, kita ada saraf, dia pergi serang saraf sampai saraf tak dapat berfungsi. Jadi orang tu akan lumpuh. Kalau dia main serang saraf pernafasan, susah nafas, boleh bawa pada kematian. Jadi untuk orang macam ni, dia cucuk terus antibody tu. So ini adalah kekebalan yang dia dapat, tapi kita sebut pasif sebab bukan badan buat. Yang nombor 2 ni, kita sebut sebagai imunisasi aktif. Kenapa aktif? Sebab kekebalan tu badan dia buat sendiri. Badan dia sendiri buat antibody untuk lawan kuman-kuman tertentu. Kebanyakan antibody, banyak penyakit ni dia kena ada antibody yang khusus. Satu antibody tak boleh lawan semua penyakit. Kecuali yang kat pertahanan depan tu saja. Tapi itu pun bila dia kebanyakan, bila dia kalah, kuman tu masuk dalam darah, masuk dalam sel badan, badan akan bereaksi. Jadi untuk kuman TB dia ada antibody dia. Untuk kuman hepatitis kan yang bagi untuk hati tu, dia kena ada antibody dia sendiri. Askar tersendiri. Sebab mereka akan badan buat ketahanan tu biar boleh lawan. Dia boleh tangkap dan dia lawan. Dia ada dia punya teknik dia tersendiri. Kekebalan aktif ni ada 2. Satu, bila orang tu kena penyakit tu. Bila dia kena penyakit tu dan dia sembuh, lepas tu mungkin sepanjang hayat dia takkan dapat penyakit tu. Ada jenis kuman yang cara ketahanan tubuh lawan dia adalah sekali lawan, habis kuman mati, orang tu sembuh. Lepas tu kuman tu masuk mai kok mana pun, kuman tu tak boleh nak menyebabkan badan kita sakit. Sebab askar tu dah tahu dah. Mai seekor 2 ekor, pak dia tempeling ni habis. Sebab dia dah belajar. Antaranya yang orang kita selalu tahu chicken pox tau. Campak. Campak ni orang selalu cakap kan, sekali dapat, sekali seumur hidup sekali je. Kenapa? Dia bila dah mai sekali, memang masa tu sakit apa, sebab badan pun baru dah belajar. Dah pandai antibody, pok lawan. Lawan, mati habis, kita pun sihat-sihat hilang sampai akhir hayat. Melainkan kalau ada benda berlaku ketahanan kita kurang, itu cerita lain lah, itu penyakit lain. Tapi kalau dia biasa, antibody dia ada rekod. Dia ada rekod puak-puak ni masuk dalam badan. Main berapa ni dia tangkap, dia simpan. Kadang tangkap bunuh, tangkap ataupun dia, kuman tu masuk pun tak berani buat apa-apa. Dia pergi duduk satu tempat, dia duduk senyap. Askar duduk ada. Ini orang panggil orang-orang yang benda tu dia inaktif. Dia ada dalam badan tapi dia tak boleh buat apa. Sebab askar yang pandai lawan mereka tu dah train dah dulu. Masa batch yang awal main serang, mereka dah belajar. Ini kita sebut imunisasi aktif daripada orang dapat penyakit tu. Yang kedua, badan dia buat tentera dia oleh vaksin. Disebabkan kehadiran vaksin. Kenapa? Kenapa specialnya vaksin ni? Vaksin ni bukan benda lain. Dia adalah penyakit-penyakit yang kita nak badan kita standby untuk lawan.
Tapi dia datangkan dalam 3 bentuk utama. Ada yang cakap 5, 6, tak apa, saya nak bagi mudah faham. Satu, dia bagi kuman tu kuman yang telah dilemahkan. Maksudnya kuman tu tak kuat. Jadi bagi masuk kuman yang tak kuat ni, badan kita belajar, kuman tak kuat, dia tak bagi kesan kat badan, tapi badan boleh belajar nak lawan dia. Jadi bila hak betul yang kuat masuk, dia dah tahu dah. Dia dah kenal dah rupa orang ni kan. Kan orang apa Ahmad Nisfu kata kan, jangankan apa bayang kan, lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Dia tengok, dia tahu. Ada vaksin dia bagi mati. Vaksin tu dah mati, kuman tu dah mati dah, tapi dia punya bentuk badan dia ada, dia hantar yang tu je. Biar orang pergi belajar, badan belajar, oh ni masuk, oh macam ni badan dia, kita nak attack dulu macam ni, badan belajar. Yang ketiga, kadang dia ambil badan je, kita sebut antigen. Dia punya tanda-tanda nama dia, kok mana dia ke, apa ada sumbu ke, ada ni ke, dia pergi hantar yang tu je. Orang belajar, oh mai kuman ni dia ada tanduk, mai kuman ni dia ada apa taring. Dia pun belajar mai macam tu. Jadi dia tahu mai macam ni kita kena counter attack macam ni, badan belajar. Okey, ada juga benda-benda lain, tapi ini yang terutamanya lah, yang dilemahkan, yang mati ataupun dia hantar bahagian daripada tubuh kuman tu saja. Benda ni fitrah. Sebab tu saya selalu bawa satu cerita. Kita nak break ni dengan cerita sikit. Cerita ni ada kaitan dengan konsep vaksin yang kita nak bawa ni, nak faham. Cerita tentang sekumpulan orang asli. Cerita ni tak betul lah, tapi nak cerita bagi orang faham. Sekumpulan orang asli, mereka duduk dalam hutan. Mereka dikelilingi oleh hutan. Kalau nak pergi bandar, nak buat apa-apa kerja kat bandar, nak pindah ke bandar ke apa, mereka kena lalui hutan tu. Okey. Dalam hutan ni banyak harimau, banyak singa. Ketua kampung dia, orang panggil apa? Tok Batin ke apa? Jaguar ke? Apa-apalah. Kan? Tok Dukun ke? Ketua dia ni, setiap bulan, dia kena hantar anak-anak muda pergi cari ilmu ke, pergi beli barang ke, ataupun nak pindah pergi duduk kat bandar. Setiap bulan dia hantar. Lebih kurang 40-50 orang dia hantar melalui hutan tu. Tapi Tok Ketua ni jadi tak sedap hati, sebab dia duk dapat berita daripada ranger-ranger hutan ni, duk hantar pergi. Daripada 50 tu adalah 2-3 orang pergi bandar, yang lain semua mati. Singa serang, harimau serang. Jadi Tok Ketua ni pun duk fikirlah, macam mana aku nak bagi boleh pemuda-pemuda dalam kampung aku ni nak tolong pergi seberang beli barang ke apa ke, pergi belajar ke, nak pindah terus ke apa, tak kisahlah. Macam mana nak lalu hutan ni? Dia pun fikir-fikir, dia panggil 1-2 jago ranger hutan, jom kita tangkap 3-4 ekor singa, 3-4 ekor harimau. Depa tangkap singa, depa tangkap harimau ni, depa cabut habis dia punya apa? Taring, dia cabut habis dia punya benda yang bahaya daripada tu, tinggallah macam tu. Kan? Dia standby. Jadi singa dengan harimau ni tak bahaya. Sebab dia tak ada kuku, claws dia tak ada, taring pun tak ada, dia main gigit pun macam anak kita duk cium-cium kita, ya, dia boleh buat apa. Kan? Dia kata, okey, sekarang ni sebelum kita hantar anak-anak muda kita masuk hutan, kita bagi depa training tengok harimau ni, tengok singa ni untuk beberapa sebab lah. Satu, sebelum tu dalam kampung tak, kalau singa dengan harimau tak main attack lah. Depa tak pernah masuk hutan, first time tengok berdebar lah. Kan? Ini kira depa ni, depa ajak suruh main silat, main pukul harimau dengan singa ni. Satu benda depa boleh dapat apa? Kegerunan tu hilang, betul tak? Dah biasa jumpa hari-hari main training, ni singa ni harimau. Lepas tu depa boleh tahu macam mana cara harimau ni attack. Harimau tu akan attack cara dia lah, cuma harimau tu tak tahu, dia dah tak ada taring, dia dah tak ada kuku. Kan? Oh, jadi depa boleh belajar, oh singa ni main attack macam ni. Kalau dia pusing kok sini nak buat apa? Kalau dia nak main baham nak buat apa? Depa boleh tahu. Tapi kalau depa tersilap masa tu, depa tak mati, betul?
paling cedera sikit-sikit je. Dah habis train, dah habis bagus. Mai bulan berikutnya dah ready 5 orang ni, dah biasa dengan singa dan harimau yang dilemahkan. Depa pun hantar masuk dalam hutan. Hantar masuk dalam hutan, Tok Ketua dapat berita, oh kali ni walaupun ada juga mungkin seorang dua yang mungkin mati. Sebab dia pi seorang yang main attack 10 ekor, pandai tang mana pun dia matilah. Tapi kebanyakan yang duk jumpa 2-3 ekor ni depa terlepas. Ada juga yang cedera ringan, ada yang mungkin cedera berat, tapi mereka dah sampai kat tempat tak matilah. Oh, Tok Ketua kata menjadilah aku punya strategi. Jadi sejarahnya vaksin macam ni jugalah. Bila konsep vaksin diperkenalkan oleh doktor, sejarah, kalau kita belajar perubatan, sejarah dia oleh seorang doktor bernama Edward Jenner, tahun kurun ke 1819, di kawasan kampung dia panggil smallpox, cacar air, variola. Banyak budak-budak yang mati. Jadi dia duk fikir macam mana. So dia tengok lembu-lembu yang menghidap penyakit tu, dia ambil daripada darah dia panggil serum, cariak dia bagi geser, dia bagi lemah, dia bagi kurang sikit je, dia cucuk dekat budak-budak. Lepas tu dia tengok ramai budak yang tak mati disebabkan penyakit tu, bahkan tak menghidap penyakit tu. 1970 lebih, WHO dah kata seluruh dunia ni dah tak ada penyakit cacar air, smallpox. Okey, tu cerita dia. Kemudian baru mai penyakit-penyakit yang lain. Yang kita duk dengar, polio, kita cari tengok polio, BCG. Okey. Dan banyak lagi vaksin yang lain. Minta maaf. Okey. First line tengah. First line. Tiba-tiba dia attack. Mungkin daripada Tuan Haji ada kuman kat sini ke apa. Pak masuk. Tadi elok je. Okey, baik. Saya sambung. Jadi idea dia macam tu. Dia nak bagi badan train dengan yang lemah supaya mai betul, dia tak terkejut. Tak lambat respon, dah biasa dah. Walaupun dia duk jumpa hari tu yang macam singa tu, alhamdulillah. Yahdini wa yuslih balakum. Thank you. Terima kasih. Baik. Walaupun dia masa tu bukan harimau atau singa yang betul, tapi depa pandailah kan. Boleh lawan lah sebab dah belajar. Dan ini adalah fitrah manusia. Semua benda pun ada latihan, betul? Budak nak sekolah ada latihan ujian. Polis pun kalau sebelum nak pergi tembak musuh, ingat mereka bagi terus pergi tembak. Tak ada. Berapa kali latihan tu nak menembak benda yang bukan dia orang letak patung nak bagi ada feel tu. Kan? Nak bagi ada feel tembak tu. Lepas tu main paintball dulu. Kan? Benda olok-olok dulu. Baru ada confidence. Semua benda lah. Bola sepak pun. Kena ada perlawanan persahabatan. Bukan betul-betul tapi kena juga. Kira benda ni, kami lagi lah doktor. Sebelum ni dia kena cuba dulu. Kan? Nak khatan orang dulu. Saya belajar apa? Dia bawa kayu, dia letak belon. Dia suruh potong belon dulu. Sebelum boleh pergi belajar dengan doktor lain tengok, doktor lain ajar, sebelum dapat hak betul tu, dia bagi potong belon dulu. Takut belon tak lepas, aku bagi tu benda lain ni kena potong. Semua ada training. Jadi badan kita pun macam tu. Jadi itulah vaksin. Dia bagi hak lemah, bagi belajar. Tapi adakah dia menjamin siapa yang dapat vaksin confirm dia tak dapat penyakit tu? Jawapannya ada dua jawapan. Satu, kebanyakannya dapat tapi ada segelintir dia akan ada masalah. Tetapi bukan semua vaksin yang kita dapat ni tujuan dia supaya kita tak boleh sihat terus daripada penyakit tu, tak.
kadang-kadang kuman yang masuk tu terlampau banyak. Dia ada efek pada badan, tapi tak teruk. Sebab badan, apa pun dia pandai lawan, daripada dia tak pernah dapat latihan. Betul? Antaranya, tuberculosis. Adakah menjadi jaminan kita bagi injection BCG tu, orang tu sampai mati tak dapat TB? Tak ada, dia boleh dapat. Tetapi kajian kata yang pernah dapat TB biasanya kuman tu nak bagi rosak badan tu tak teruk. Dia makan ubat 6 bulan, okey, batuk dia pun tak begitu teruk macam orang yang tak pernah dapat vaksin. Yang tak pernah dapat tu kadang kuman TB tu terlepas dari paru-paru, dia boleh pi tulang, dia boleh pi perut, dia boleh pi tulang belakang, sakit. Jadi tak betul lah bila orang kata anak aku ambil BCG pun kena TB. Yes, tapi dia takkan kena teruk. Sebab sebahagiannya yes, dia berjaya. Macam dulu polio apa semua kan, orang yang terima apa semua tak dapat, tak kena penyakit tu. Tapi ada kala dia kena, tapi masalah yang boleh ditimbulkan oleh kuman tersebut kepada badan kita tu tak teruk. Sebab tentera dia ada. Satu lagi sebab kenapa masih ada orang yang dapat, sebab satu lagi konsep di dalam ketahanan ni yang kita kena tahu, kita sebut sebagai herd immunity. Kekebalan kelompok. Maksud dia apa? Bila ramai orang kena vaksin, maka kebarangkalian untuk masyarakat tu dapat penyakit tu rendah. Berapa ramai? Kita sepakat kata daripada kajian apa kena lebih 95%. Yang baru ni berlaku polio kan cakupan dia dekat 60% saja untuk kawasan tu. Jadi ada yang kena lah. Macam mana boleh kena? Kenapa herd immunity? Balik pada cerita harimau dengan singa tadi dengan orang asli. Kalau orang asli tu, ni saya nak bagi tahu. Katakanlah dia hantar 50 orang. 2 orang ni memang orang OKU misalnya. OKU ni dia boleh berjalan tapi dia tak pandai, mungkin dia ada Down syndrome, takkan Tok Ketua nak suruh pergi training dengan singa dengan harimau pun, dia main-main bola boleh lah. Tapi sebab dia pergi dengan 48 orang tu, kalau diserang secara kelompok, dia boleh selamat tak? Boleh, sebab kiri kanan dia boleh juga terlepas. Tapi risiko kurang kan, sebab kiri kanan dia pandai lawan. Tapi kalau pi daripada 50 orang tu, tiba-tiba yang belajar training dengan Tok Ketua tu, dengan Tok Batin tu, baru 35 orang, singa dengan harimau attack, dia nak cover 15 tu boleh? Susah. Kadang-kadang dia pun kena, sebab makin kurang orang boleh cover. Kalau 48 orang tadi, dia lawan dengan satu ekor, main belah tepi, kawan belah tepi ni pun pandai. Kan siapa yang belajar martial art dia tahu, kalau kita pergi dengan satu grup, dia pandai formation. Kalau 3-4 orang tu main, dia tahu nak formation. Yang ni cover belah belakang, yang ni cover kiri aku, ini cover kanan aku, betul? Tapi kalau kurang orang, siapa? Aku boleh lawan lah depan, belakang siapa nak cover? Jadi lalah dia pun kena jugalah. Kata dah vaksin, dah training dengan Tok Ketua, takkan hang kena bahang dengan harimau juga. Aku nak buat apa? Tok Ketua hantar 20 orang, 30 orang lagi tak belajar. Aku nak lawan sendiri ya, tapi harimau, Tok Ketua dah cakap dah, aku setiap bulan hantar 50, kalau ada lebih 45 orang, boleh selamat kumpulan ni. Kalau hantar kurang dari 45 orang, adalah yang ada risiko tu. Paling-paling kecederaan dia lagi teruk daripada kumpulan yang lebih daripada 45 ada skill. Betul? Itulah yang kita kata herd immunity. Bila di dalam satu masyarakat dan populasi itu, lebih 90% kena, dia tak ada merebak pun. Mai ke orang ni kena tempiling, mai ke orang ni dia kena tahan. Adalah 1-2 ekor terlepas masuk, kena demam sikit, lepas tu sembuh. Okey. Tapi kalau main 60%, 70%, adalah yang akan menerima serangan-serangan hendak daripada bakteria dan kuman ini. Sehingga timbullah, wujudlah balik penyakit ni. Kalau sebelum ni dia tak boleh. Contohlah adalah 10 orang ni, kalau 90-10 dia nak jalan kok mana? Satu tu mungkin sebab dia budak yang ada kanser. Mungkin dia tak boleh divaksin dan sebagainya. Nak terlepas kat dia tu susah. Jadi 9 ni tolong kat satu ni. Tapi kalau 5 saja nak divaksin, kalau berlaku serangan hendak main, dia masuk. Sebab 5 aja. Itu pun orang yang divaksin tu pun, kalau keliling dia
tak cukup, dia pun boleh kena tapi tak seteruk yang tak vaksin. So ini adalah jawapan kepada tadi, ada sister yang tanya, ada masyarakat tak mau, dia cakap vaksin, anak aku pun kena. Nah, ini adalah jawapan dia. Sebab kalau kita tak kempen satu masyarakat, semua yang layak dapat, patut dapat, kita reserve yang 5% ni untuk kanak-kanak yang ada di sebab-sebab perubatan, dia tak boleh dicucuk. Yang lain yang boleh, kita bantu seboleh mungkin bagi mereka dapat. Pergi kat klinik kerajaan percuma saja. Yang ini untuk vaksin wajib. Tak ada isu pun. So boleh faham? Boleh. Jadi itu kempen kita, siapa yang ada kemampuan kita vaksin. Ramai-ramai vaksin tak ada. Sekarang bila orang tolak sini buat tak acuh, kita melihat kuman-kuman yang dulu duk sengak pasal tak berani. Tengok ni tak ada vaksin, duk mai kuman lain. Oi, kawan kita ramai, jom kita serang satu orang. Pam, jadi satu Malaysia punya berita. Dia buat bodoh lagi 2-3 orang kena. Okey? So konsep ni kena faham dulu. Sebelum nak cerita sampai ke hukum hakam, kalau tak faham konsep ni, dia jadi tak jelas. Dia duk berasa vaksin ni tak semula jadi. Apa yang tak semula jadi? Training semula jadi kan? Betul tak? Kalau macam tu, hang naik kuda, hang tak payah duk pergi belajar apa-apa, tak payah duk ni, duk terus pergi lompat atas kuda tengok. Semua pun ada training. Kan? Orang nak swimming, kan dia pergi belajar ayak cetek dulu, bagi pelampung dulu kan. Oh tak ada, anak aku nak bagi boleh sebab pakai pelampung semua tak semula. Pelampung kan tak semula jadi. Hang pun tak pegang lah. Pergi ambil anak, campak dalam laut. InsyaAllah boleh berenang. Adalah 1-2 orang bangga, anak aku buat macam tu lah. Alhamdulillah lah anak hang. Kan? Bersyukur sikit lah kalau ada lah malaikat mai tolong kan. Yang lain-lain cuba buat, tak boleh. Kereta nak boleh, tak tahu apa, tak ada simulation apa. Kan? Nak bagi macam tu kunci, suruh dia tekan. Tak boleh. Jadi nak kata vaksin ini adalah tidak selari dengan fitrah manusia, tidak benar. Okey? Baik. Sekarang kita masuk apa yang yang disebut, yang isu-isu berkaitan dengan vaksin ni. Ni main isu dah. Tadi konsep dah selesai. Isu pertama adalah isu berkenaan dengan kandungan vaksin. Adakah ada elemen halal, elemen yang haram ataupun tidak, sehingga timbul perbincangan, sehingga berlakunya penolakan dan sebagainya. Satu, kita kena tahu vaksin ni dia sikit je, 0.5 ml. 0.5 ml ni sikit tau. Nak minta orang bancuh teh tarik 0.5 ml tak dapat. Dia kena bancuh banyak, dia kena ambil sikit. Begitu nak cakap sikitnya 0.5 ml. Itu kena ingat dulu. Yang kedua, bila dia nak ambil kuman-kuman yang dilemahkan, kuman-kuman yang dimatikan, dia kena letak dalam satu medium cairan yang boleh jaga supaya kuman ni tak terurai. Kan? Kalau dia terurai masuk dalam badan, badan tak detect. Jadi benda ni memerlukan bahan-bahan tambahan yang ada di dalam cairan tersebut. Okey. Di sini yang dalam bahan-bahan ini, ataupun satu lagi juga, bila dia nak kembang biak kan, kuman ni walaupun dia nak ambil yang dimatikan ke, yang dilemahkan ke, dia nak ambil tubuh badan, dia kena ternak dulu kan. Dia nak ternak kat mana ni? Bukan boleh ternak dekat kandang macam tu ya. Virus bakteria mana boleh ternak kat kandang. Dia kena ada bahan dia. Kebanyakannya dia guna telur, medium telur pun kan, dia masuk dalam telur, ataupun dia ada agar-agar dia. Ini semua syarikat besar mereka buat. Dan dia sangat teliti. Dia kalau dulu Edward Jenner dia ambil macam tu, dia sekarang dia lebih terjaga kebersihan dia. Tuan-tuan pernah pergi tak kilang ubat? Nak tanya. Bukan kilang ubat herba, ubat makjun tu. Pernah pergi kilang ubat? Saya pernah pergi. Nak kata kilang ubat ni, nak boleh dia nak jalankan syarikat ini, ubat-ubat standard yang masuk dalam buku biru kerajaan bukan ubat pracampur lah, ubat kuat tepi jalan tu saya tak tahu.
nak masuk tu, dia ada dia punya zone dia. Zone ni tak apa, boleh pakai apa semua. Nak masuk ke zone ni, kita kena tukar baju. Kena tukar baju, kena pakai. Ada yang kata, okey, zone ni tak payah tukar baju. Zone ni dia kena pakai apa, protection tu. Dia kena baju yang dia kena sarungkan di atas dia. Lepas tu dia kena lalu satu tempat, dia kena pusing kan, ada angin apa yang apa terbangkan semua partikel-partikel kecil. Itu baru masuk zone tu, nak pergi tengok. Zone tu nak pergi tengok je. Zone dekat bawah tu, semua orang macam angkasawan. Tu. Nak tuan-tuan yang duk makan ubat tu, yang duk berasa kan, terutamanya yang ambil di kerajaan kan. Kadang saja nak pergi sedap hati doktor je. Ambil ubat balik bukan makan pun kan. Balik buang. Lepas tu duk mai jumpa doktor, gula duk tinggi lagi lah. Oh tu lah macam mana makcik, hari tu saya dah bagi sebiji, ni tambah 2 biji. Macam tu lah dia, tambah 2 biji lagi lah tak makan. Yang duk buang tu tahu tak betapa susah ubat tu nak buat. Tak senang. Dia nak pastikan tak ada kuman dalam ubat tu. Air dia tak main ambil iPad kita. Saya pernah pergi satu syarikat, tapi sebab ini ceramah yang dirakam malam ni, saya tak boleh bagi tahu lah nama syarikat tu. Tak pasal-pasal KKM kata ada staff dia kempen syarikat tu. Jenuh saya tak sebut lah. Saya pernah pergi syarikat tu. Ayak dia tuan-tuan, dia tak ambil lah ayak pipe kita. Tak ada pun dia ambil mana-mana jenama penapis ayak tu je pun masuk. Tak ada tuan-tuan. Air dia nak guna untuk proses dia tu, dia gali air tanah 200 meter. Dia kata 200 meter ke bawah, boleh kata hampir zero bakteria. Tapi itu pun dia ada, dia punya cara dia nak tapis bagi buang the remaining. 200 meter bawah. Dia kata 200 meter ke bawah ni, dia cakap susah nak kering lah. Tapi dia boleh hilang sekejap, mereka tunggu saat, lepas tu mereka boleh ambil. Begitu dia punya. Kita paling yang duk gali-gali kat kampung ni, paling 30 meter kan. Paling dahsyat ada duit boleh masuk 60 meter. Cuba panggil 200 meter, tengok kontraktor mana nak main. Dahsyat. Dan tempat mereka ni semua, dia kena pergi cari tempat sebelum dia bangunkan apa, dia punya syarikat dia kena tengok sekeliling dia sesuai ataupun tidak untuk buat ubat di situ. Kan, perubahan iklim, suasana tanah dia tu macam mana, sebab dia mempengaruhi air kat dalam tu, macam-macam. Sebab tu apa pun orang duk kutuk depa ni tahu we are doing a good job. Tu saja. Hampa duk hina macam mana lah ni ubat kapiak ke ubat apa ke, tapi balik hampa ambil ubat tu juga. Kan? Ubat ni tak ada agama lah. Dia adalah bukan makhluk taklifi. Janganlah macam-macam. Okey. Baik. Jadi dia ada bahan tu, dan vaksin pun macam tu lah standard mereka keluarkan. Standard dia nak keluarkan vaksin tu dengan dia punya ubat dia, bila buka tu boleh tahan berapa jam. Dia ada dia punya standard operating procedure. Kadang satu kotak tu kalau dah buka, dia kena bagi habis berapa lama, macam tu. Dan benda ni sangat profesional. Dia ada batch, dia ada kod tau. Batch. Kalau satu orang tu, katakanlah dia badan kadang boleh bereaksi terlampau, itu kita tak boleh nak kata. Seorang dua. Kadang-kadang dia cucuk, tiba-tiba bernanah tempat cucuk dia. Boleh jadi, tapi benda ni bukan banyak. Sebab manusia ni puluhan juta. Akan ada seorang dua yang tiba-tiba dia tak serasi dengan bahan-bahan yang diguna untuk mengawet dan menjaga, ataupun bahan-bahan yang ada dalam tu yang tolong bawa vaksin sampai masuk darah. Dia mungkin tak serasi, jadi badan dia bereaksi. Tapi kita tak boleh jadikan satu dua ni cerita. Dalam agama pun ada hukum an-nadir kal ma'dum. Benda yang jarang berlaku atau kadang-kadang dia tak boleh jadi benda yang perlu dipertimbangkan untuk hukum hakam, betul? Dia tak boleh. Benda an-nadir kal ma'dum ini ada dalam usul fiqh, salah satu formula dia. Benda satu dua pelik, satu orang dalam 1 juta kena ada nanah, tiba-tiba kita hentikan vaksin untuk 1 juta kanak-kanak. Masuk akal tak? Tak masuk akal. Kan? Benar, orang lain pun akan marah buat macam tu. Restoran.
Dia duk bagi okey je, hari-hari duk makan, satu orang main cirit, tiba-tiba satu orang yang kena cirit main tutup dia main kedai. Marah dia, marah. Semua orang pun marah kalau duk ambil satu dua cerita nak pergi attack satu sistem, tak boleh lah. Satu sekolah tu ada satu budak fail UPSR, tutup sekolah ni, boleh? Sekolah ni tak guna, tak ni, tengok ada satu budak fail, orang tu kena tangkap masuk Tanjung Rambutan. Dia tak boleh. Pergi satu hospital tu, dalam ramai-ramai sembuh ada seorang budak mati, ada orang mati kan, meninggal dunia. Pergi file sebarkan, dekat sekolah ni kan, dekat hospital ni kan, ada orang mati. Jangan hantar pergi hospital ni, boleh? Orang dengar pun tahu dia ni something wrong. Tapi itulah yang berlaku kepada sebilangan orang yang sedang menolak vaksin. Dia duk guna satu dua cerita ni, yang ada sampai keluar TV pun. Nasib baik doktor kita daripada KKM pun telah menjawab benda ni. Saya Jumaat tengok mereka duk highlight apa yang kita sebut sebagai AEFI, adverse effect punya reaction. Badan bereaksi dengan tak disangka. Orang lain tak kena, dia seorang je kena. Itu pun sistem jaga tahu, dia rekod. Takut mai ada 2-3 daripada batch lain dia rekod dan dia akan pergi semak. Masa batch ni buat, apa yang terjadi, ada kurang bahan ke apa, detail. Mereka simpan rekod tu. Yang ni dalam perubatan, sistem perubatan yang rasmi kita ada benda ni. Dia panggil borang untuk kita tulis adverse reaction. Mana-mana ubat. Kalau kita ada cukup dia punya standard, kita bagi dekat syarikat. Syarikat akan tengok, ada masalah ni. Mereka jujur, keluarkan surat, tarik balik daripada pasaran. Itu semua ada daripada ubat. Mereka yang tak ada benda-benda ni, sebahagian ubat-ubat herba apa kan, buat dekat rumah, belakang rumah, buka kilang baru kan. Pergilah ziarah kilang dia kalau tak perlu pergi ziarah ni. Tengok dapat tak macam ni. Dia tak ada. Saya bukan nak kata jangan makan, tu sendiri punya risiko lah. Cuma yang ada di dalam mainstream, arus utama perubatan ni dia tak masuk, melainkan dia punya penjagaan yang begitu ketat. Okey? Jadi dalam benda-benda ni ada bahan yang ada unsur daripada binatang yang tidak halal. Tetapi saya nak bagi tahu, untuk program-program vaksin wajib yang diselenggara oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, vaksin kanak-kanak kan, sampai yang 13 tahun human papilloma virus tu, ini semua tidak ada unsur haram. Okey, ini semua telah difatwakan. Sejak dari 1988 Majlis Fatwa Kebangsaan telah memfatwakan vaksin ini diharuskan. Boleh faham? Jadi ada orang yang berpandangan bahawa kalau dalam vaksin tu cecairan dia ada unsur-unsur yang daripada haram, dia tak boleh terus. Itu. Tapi benda ni tak logik. Masih ada ulama yang kata walaupun ada unsur haram dibolehkan kerana darurat. Ada satu lagi dia kata, ini pandangan yang dipopularkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili kan semasa mereka persidangan pengurusan Islam dalam hal perubatan di Kuwait tahun 1995. Dia sebut satu istilah, dia kata istihalah. Istihalah ni benda yang kotor, najis, telah melalui satu proses sehingga hilang sifat kenajisan dia. Jadi dia kata ubat-ubat ni ataupun benda yang ada di dalam vaksin ni, dengan zahir kita tengok unsur najis dia tak ada. Jadi bila dah lalui proses istihalah, dia diharuskan. Maksudnya dia bukan elemen haram. Mereka bawa contoh macam arak. Arak tukar jadi cuka, tak dianggap najis dan tak dianggap haram lagi, termasuk bekas dia. Dr. Wahbah Zuhaili juga dia membawa beberapa contoh yang lain. Antaranya dia juga kata macam
Najis kan? Najis yang diguna untuk membajai pokok. Pokok tu tak haram. Telah adanya proses istihalah. Dasar dalil golongan yang kata wujud istihalah ni, dalil dia apa? Daripada surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 66. Apa Allah Subhanahu wa taala firman? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa dammin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Maksudnya apa? Sesungguhnya untuk kamu ni, binatang-binatang ternak ni ada pengajaran. Apa dia? Ayat ni bersambung, nusqikum, kami bagi kamu minum daripada perut mereka yang mana berada di antara dua. Farsin ni kotoran, najis, dan juga darah. Apa antara duanya? Susu. Labanan khalisan, susu yang dijadikan bersih dan mudah untuk diminum oleh orang. Kenapa ayat ni ada? Jadi ulama-ulama usul fiqh kata ayat ni memberi isyarat adanya konsep istihalah. Daripada benda yang najis boleh diekstrak keluar zat-zat dalam tu, di mana zat yang diekstrak daripada zat najis tu tidak dianggap najis berdasarkan ayat ini. Ini adalah dalil dan pandangan sebahagian ulama yang menerima konsep istihalah, dan mereka menganggap ubat-ubatan dalam hal ni macam vaksin, mereka anggap semua tu halal, boleh. Ini saya ulang baliklah, boleh kata ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua yang kata tak boleh. Kan, kalau macam mazhab Syafi'i, dia menerima hanya beberapa hal je istihalah ni. Satu, arak yang ditukar kepada cuka, dan satu lagi saya tak ingat, tapi tak banyak dia punya kriteria. Hanya 3 tu sahaja yang disebut istihalah. Yang lain kalau ada daripada benda yang diharamkan, mereka anggap itu ada zat yang haram. Yang kedua, menganggap haram. Bila haram, mereka tetap membolehkan dengan alasan darurat. Sebab mungkin memang pada ketika itu untuk vaksin tu ada benda tu lah, benda yang diekstrak tu yang dapat jaga vaksin tu, maka kita terpaksa pakai. Tetapi ini semua cerita lama. Sekarang ni kalau untuk vaksin-vaksin yang wajib di Malaysia, kan, semua tak ada unsur seperti itu. Boleh faham? Okey. Lepas tu adalah isu tentang kandungan-kandungan yang berbahaya yang ada di dalam tadi, zat tadi tu, yang cairan tu yang bawa benda-benda kuman yang dilemahkan tu semua. Dia kata ada aluminium, ada mercury, mercury dalam bentuk timrosol. Tapi sejak tahun 2007 kandungan mercury ni dah dibuang dah daripada pasaran. Cecair yang ada vaksin tadi tu, yang bawa benda vaksin tu, dah dibuang. Ada yang memperbesarkan aluminium. Dia tak tahu aluminium tu dalam susu tepung ada, susu soya ada, susu ibu ada. Tapi bukanlah benda yang terkejut sangat. Dia duk ingat aluminium yang duk bubuh siling tu. Janganlah salah faham. Dia duk ingat aluminium tu orang kikir. Bukan, ini zat tu yang duk terkejut. Ada aluminium. Dia terkejut, dia duk melantak ikan dalam tu pun ada. Dia bukan aluminium yang orang duk bubuh tu kan. Zinc aluminium ada kan dia punya tu. Bumbung rumah tu yang kikir, dia duk ingat orang tu ambil beli daripada kontraktor, dia buat vaksin, dia kikir masuk nak vaksin. Tu yang dia rasa geli geleman nak cucuk. Bukan yang tu dek oi. Mercury yang dulu buat isu pun, dia tak, mercury pun ada di dalam ikan. Tapi dia bukan dalam bentuk yang berbahaya dan toksik untuk badan. Dah nama dia mercury, kau tak suka bagi nama lain lah. Tapi itu bukan hak kita. Orang kimia bagi nama tu nak buat macam mana? Kan, dia tak boleh. Silakan tuan. Okey, ada soalan tu nanti saya akan huraikan. Baik. Jadi untuk isu ni sebenarnya tak menjadi isu.
Bahan-bahan yang ada tu sebenarnya ada dalam benda, ada dalam zat lain pun, dalam makanan sehari-harian yang kita pun ada, tapi dia pun bukan dalam kadar toksik. Jangan duk ingat kita macam seolah-olah kita injek tu duk pergi makan aluminium sebiji-sebiji tu. Ubat gastrik tu aluminium dia berpuluh ganda lagi tinggi daripada yang dalam vaksin. Tapi memang aluminium hydroxide tu antara benda yang boleh kurangkan gastrik. Tak jadi isu pun. Tak ada pun gerakan membantah ubat gastrik. So far tak ada. Jadi tak ada isu. Baik, kita ada beberapa isu yang lain. Ada beberapa isu yang lain berkenaan dengan apa cerita JAKIM. Sebelum tu saya nak bagi tahu, di Malaysia bila majlis fatwa kata boleh, bila ada zat yang haram, ada vaksin yang mereka minta majlis fatwa keluarkan fatwa, majlis fatwa kata ada unsur haram, memang dia bagi tahu dalam muzakarah fatwa kebangsaan. Antaranya rotavirus, vaksin untuk rotavirus jenama Rotatec difatwakan haram sebab ada unsur khinzir, dan dicakap rotavirus ni tak darurat lagi. Jadi dia kata rotavirus vaksin Rotatec tu haram. Nak bagi tahu apa bila main cerita macam ni? Kita yang duduk kat majlis fatwa kebangsaan tu, mufti-mufti kita ni ikhlas lah. Bukannya syarikat vaksin duk pergi bayar mereka suruh bagi halal. Lepas tu Rotatec saja yang tak bayar. Mana boleh cerita kartun macam ni? Mai dibentangkan kepada mereka dalil, mereka mengeluarkan fatwa. Kalaulah betul dia boleh je betulkan semua. Tak, tiba-tiba ada yang sangkut ni. Sebab apa sangkut? Sebab menurut pandangan ulama' dengan semua kaifiat fik mereka, Rotatec tak lepas. Boleh bagi tahu KKM, sorry. Okey lah, kita dapat ada, memang betul tak darurat pun. Tapi yang lain yang ni bentangkan hujah, cerita unsur, dia kata boleh, tidak haram. Okey, apa cerita dengan JAKIM? Tuan-tuan kena tahu, ni soalan yang berikutnya. JAKIM ni, kita kena tahu halal JAKIM, dia halal, dia ada unsur prosedural. Contohnya, makcik yang jual nasi lemak ni, dia boleh apply tak halal JAKIM? Boleh apply. Tapi senang tak dia nak dapat? Macam mana? Habis tu, tak ada siapa pun buat demo kata JAKIM tak bagi halal dekat makcik jual nasi lemak. Yang ada halal JAKIM, confirm halal. Semua setuju kan? Tapi yang tak ada halal JAKIM, semestinya ke haram? Tidak. Kadang-kadang sebab proses vaksin ni complicated. Saya difahamkan ada syarikat, bahkan kerajaan Malaysia pun dalam rangka untuk mendapatkan sijil halal JAKIM, dengan rangka JAKIM tu pun dia kena duk buat dia punya homework lah. Untuk vaksin ni prosedur apa, dia kena kaji dulu. Sebab selama ni dia duk buat untuk benda lain. Main vaksin nak kena masuk pakai macam angkasawan lagi. So dia kena rangka dulu, dia kena ada dia punya prosedur. Sebab tu ambil masa. Tapi kerajaan dalam rangka itu pun kerajaan bersusah. Kenapa? Sebab ada mulut-mulut yang kata haram, tak ada sijil halal JAKIM, tolak vaksin. Ini menunjukkan kesungguhan kerajaan. Walaupun pada asalnya fatwa dah kata boleh, boleh lah, tapi nak juga sijil halal JAKIM tu tak apa. Lain kali kita kata semua kedai-kedai restoran, nampak orang kita pun tapi tak ada sijil halal tu, hang tak usah masuk lah. Sebab hang duk minta untuk vaksin kan. Kita pun tahu, kita tak minta lah datang orang Islam kan, mai jual ikan bilis je, potong sikit, bawa sambal. Boleh makan, halal, betul tak? Tapi nak minta sijil JAKIM, no, makcik no kena pergi cari sijil orang yang jual ikan bilis tu. Dia kena pergi tanya, ikan bilis ni ada rendam dengan apa, dia kena keluar sijil, orang kena pergi cari tu. Sampai dia pergi beli cabai tu, nak kena pergi tanya orang tu, cabai ni ambil mana. Maksudnya prosedur. Saya ada satu syarikat, dia syarikat jual dia kata Chinese Muslim food. Chinese Muslim, tapi dia kata dia nak apply halal, sijil halal, tak lulus. Siapa? Dia dekat restoran dia tak ada loading bay, dia kata. Loading bay, tempat makanan sampai. Jadi dia duk buat benda tu. Untuk level dia tu, dia kena dapat satu sijil. Nak dapat sijil untuk restoran tu, dia kena ada sofa. Ini dia sebutlah. Saya bagi tahu, saya pun tak tahu. Saya bukanlah orang yang pakar yang ada duduk dalam sijil JAKIM. Semua saya tahu dia prosedur. Prosedur tu ambil masa kadang.
Yes, dia ada kos lagi dan sebagainya. Jadi bukanlah bermakna tak ada sijil JAKIM haram secara mutlak, tidak. Tapi kerajaan dalam kesungguhan mereka sedang mendapatkan, ni saya ada baca paper, saya pun haraplah kalau ada lagi lah mereka tak boleh cakap apa-apa, sebab kita risau orang tolak atas sebab agama ni memberi kesan sehingga timbulnya penyakit-penyakit yang kita ingat dah pupus, rupanya mai balik kerana tadi cakupan imunisasi yang rendah. Boleh faham tuan? Clear tuan? Baik. Isu yang berikutnya, ni satu lagi isu. Isu agenda Yahudi. Kok mana pun Yahudi memang jahat, memang ni, tapi janganlah semua pibuk atas kepala mereka. Kan? Memang kita marah dengan dia, tapi semua duk main tempel agenda Yahudi ni macam mana? Dia kata vaksin ni adalah agenda Yahudi. Tapi tuan-tuan tahu tak, cakupan imunisasi antara yang terbaik di dunia adalah di Israel. Tuduhan-tuduhan tak berasas ni siapa-siapa pun boleh lempak. Kita pun nak lempak balik kat puak ni boleh. Kita kata apa? Sebenarnya ampalah agenda Yahudi. Pasal apa? Sebab Yahudi tak puas hati tengok masyarakat orang Islam semua tak kena dah polio, tak kena dah difteria, anak-anak membesar semua kuat baik. Jadi kita bagi celaru depa, kita kata ini agenda kita. Jadi hampa duk mai kata haram lah apa-apa, so ada orang tak ambil, sekarang penyakit tu duk mai balik. Sebab Yahudi nak tengok anak-anak umat Islam lumpuh. Yahudi nak tengok anak-anak kecil orang Islam ni mati. Mai 2-3 tahun dapat difteria, mati. Dia nak tengok benda tu, dia nak tengok produktiviti orang Islam ni hampir. Jadi kami nak tuduh pun boleh. Betul tak? Bukan orang yang bawa vaksin ni agenda Yahudi, hampalah yang sebenarnya agenda Yahudi. Sebab Yahudi tak puas hati tengok Edward Jenner tu, sebab Edward Jenner tu dia Yahudi. Setalah saya ataupun geng-geng depa lah. Tapi dia tengok teknologi dia orang Islam ambil sekarang, anak umat Islam sihat-sihat. Kan? Semua dah membesar, main sana, sihat. Apun, Yahudi tak puas hati. Yahudi wujudkan golongan ni supaya anak-anak orang Islam cacat balik. Kita pun boleh lemparkan balik tuduhan ni. Tapi tak maulah, kita cakap tuduhan tak berasas. Kita bagi tahu siapa yang bagi tuduhan ni tak berasas. Nak tahu apa bahang tak berasas ni saya pun boleh bagi balik. Kan, tapi tak maulah, saya pun tahu tuduhan ni kat depa pun tak berasas, walaupun bunyi macam berasas kan. Tapi tidaklah, saya tak ada bukti dah, saya pun bukan nak tuduh. Saya cuma nak bagi tahu, nak bagi pengajaran kata apa. Kalau nak tuduh sesuka hati orang yang bawa vaksin ni adalah ejen Yahudi, maka pihak vaksin pun boleh tuduh puak-puak yang anti vaksin ni ejen Yahudi juga. Itu saja. So main tuduh-tuduh tak berasas tak ke mana. Lagi satu, ada juga yang kata vaksin ni seolah-olah melawan takdir. Allah dah ciptakan kita ni sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dah cukup sempurna dah. Kenapa nak ada vaksin? Dia seolah-olah kata badan kita ni tak sempurna. Ini pun susah nak jawab. Bukan susah nak jawab, susah nak fikir. Macam mana dia kita fikir soalan ni? Dalam keadaan sekarang ni pun, banyak benda pun dah tak natural pada pandangan dia tu lah. Kan? Jangan suruh naik kereta. Sebab nak pergi dari satu tempat ke satu tempat yang alami adalah berjalan, naik unta, naik kereta, naik lembu. Itu pun jangan duk pakai kereta lembu tu. Boleh kita cakap kat dia orang macam tu? Setuju? Dia orang mesti tak setuju. Kereta boleh pakai, handphone boleh pakai, tiba-tiba vaksin tak alami. Itu handphone alami sangat lah tu. Handphone ni semula jadi sangat lah tu. Saya tersebut alami ni semula jadi. Orang Indonesia kan, dia orang pun ada kumpulan anti vaksin kan. Dia kata vaksin ni tidak alami, maksudnya tak semula jadi. Banyak benda kau pun tak semula jadi. Cari satu makanan yang 100% semula jadi.
Orang yang duduk dalam hutan, pagi-pagi dia tangkap ikan, dia panaskan ikan pakai batu pengasah. Kalau orang tu tolak vaksin, kata vaksin tak semula jadi, saya tak marahlah kat dia. Dia memang walk the talk. Orang yang jujur dan ikhlas dengan statement dia. Dia pakai baju pun baju apa? Dia binatang mana mati, dia duduk sarung macam tu. Sekarang ni semua, baju kita ni pun berapa banyak benda kimia dia tak cakap. Baju ni tak semula jadi. Semula jadi? Tak. Badan mereka bila sakit, macam-macam ubat dia ambil. Kalau dia sakit, dia tahan sakit, tak pergi, dia duduk makan, yang tu pun tak apalah kita bagi. Tapi orang macam duk kata ni ada juga kena aksiden, berdarah, mai juga kat hospital. Mai kat hospital, doktor tengok darah hilang banyak ni. Doktor bagi darah, dia sengak pula. Kalau dia nak ambil hukum asal, inna maharrama alaikumul maitata wadama walahmal khinzir. Ini dasar dalil kan yang mengharamkan daging babi kan. Tapi dalam serangkaian ayat ni ada juga darah kan? Boleh pula. Kita tak mau nak kita bahas secara ilmiah. Kalau orang-orang yang sedang menolak vaksin ni tapi atas dasar ilmiah, ini adalah jawapan-jawapan saya. Saya yakin mereka akan menerima vaksin. Apatah lagi vaksin yang dibawa dalam program kerajaan telah difatwakan keharusannya. Ada satu lagi pula yang kata daripada hadis riwayat Abu Daud, dia kata setiap penyakit ada ubat dia. Tapi kata jangan Allah tak jadikan benda haram sebagai ubat. So dia kata kalau ada benda ini bagi orang-orang yang masih melihat benda dalam vaksin tu haram, nak bagi tahu saja. Memang kita beriman benda yang diharamkan untuk orang Islam dia tak akan jadi ubat. Tapi kita kena tahu dalam perubatan ni memang benda yang orang dok nampak haram tu dia tak bertindak sebagai menyembuhkan. Dia hanya diberi sebab darurat saja. Dia bukan penyembuh. Macam kes yang saya bawa contoh tadi kan, bila darah hilang kat badan depa bagi darah. Asalnya darah tu hukum haram alaikum dam kan? Darah tu adalah darah halal ke haram? Haram. Transfuse darah boleh, tapi transfuse darah dia bukan menyembuhkan darah keluar tu. Punca darah hilang dalam badan tu sebab ada saluran darah yang terputus. Dia baiki saluran darah tu, itulah penyembuh dia kan. Darah yang hilang diberi sebab darurat, dia perlukan darah yang hilang dari badan dia. Setuju? Setuju. Saya pernah berdialog dengan satu orang, saya bawa ayat ni. Kerana cerita dan ayat ni, dia kata dia nak bawa anak dia ambil vaksin. Sebab betul dia juga, dia ingat selama ni darah tak ada siapa bising pun. Wah, ayat dia sama je kan. Dia duk bising-bising daging babi, ayat dia serangkai dengan darah. Darah diperlukan, tak ada siapa lah halang darah ni, kecuali adalah satu dua section agama tu bukan orang Islam. Transfuse darah dibolehkan, bahkan diwajibkan kalau orang tu dalam nyawa dia terancam. Tak ada siapa cerita benda ni. Main-main vaksinnya 0.5 tu, darah berliter-liter. Jadi kita risau kesalahfahaman dan kecelaruan ni agak orang kata jelas yang kita perlu terangkan. Okey? Boleh faham? Saya memang beriman benda yang haram unsur memang tidak ada ubat. Tapi dia benda-benda yang haram kita tengok ni yang dalam perubahan dia benda yang darurat diperlukan. Kalau doktor tengok hemoglobin kan, zat dalam darah kurang, kalau boleh bagi ubat dia bagi ubat. Kalau boleh bagi ayat garam je dia bagi ayat garam. Kalau hilang darah saja tapi boleh kawal lagi. Tapi kalau dah mai sampai 5, 6, 7 kadang, lepas tu nak buat operation lagi, dia kena bagi darah. Pada ketika itu darurat. Kalau tak darurat, doktor saja-saja tak bagi. Itu bukan rawatan suka hati kan. Dia ada dia punya prosedur dia. Dalam kesimpulannya, vaksin sebenarnya adalah satu aktiviti yang sangat memberi manfaat kepada kelompok masyarakat dalam mengawal penyebaran penyakit-penyakit yang boleh dielakkan oleh vaksin lah. Kan?
polio, difteria, tetanus kancing gigi kan? Tuan-tuan pernah tengok orang kancing gigi? Orang tarik kerana kancing gigi pernah tengok? Pernah tengok puan? Ramai orang tak pernah tengok sebab budak-budak dari kecil dah bagi vaksin. Saya pernah tengok masa belajar dulu. Dia tarik dan kejang dalam keadaan budak tu sedar. Setiap kali kejang dia menangis kesakitan. Nak elakkan benda tu susah, kena sampai masuk ICU. Sebab dia kena lumpuhkan otot-otot dia. Sebab otot dia akan sentiasa sekejap-kejap kejang sakit. Betul budak tu akan menangis. Dia kena lumpuhkan seluruh badan, bererti budak tu tak boleh nafas. Dia kena bagi mesin. Jangan sampai benda ni mai balik dengan banyak. Batuk kokol, pertasis. Batuk dia susah. Dia batuk, saya tak boleh buat lah sebab bukan ada penyakit tu kan. Tapi kalau betul-betul tengok, azabnya cara dia batuk tu. Dia sampai batuk tu ada bunyi high pitch. Measles, mumps, rubella ni mak mungkin tak rasa sangat, tapi kalau dia mengandung, anak dia cacat. Jadi vaksin adalah satu keperluan yang selari dengan fitrah dan agama Islam. Dalam keadaan sekarang, terutamanya vaksin-vaksin yang ada di dalam program imunisasi kebangsaan yang melibatkan kanak-kanak dan juga yang pergi haji. Okey, yang tu perjalanan. Untuk orang dewasa ada vaksin ke? Ada 3 vaksin. Tiga keperluan. Satu, untuk orang dewasa yang bekerja di sektor tertentu, mereka perlu ambil vaksin. Macam orang yang bekerja di sektor pemakanan, dia kena ambil vaksin typhoid. Orang yang bekerja di sektor kesihatan, dia kena ambil vaksin hepatitis B. Sebab dia terdedah dengan kuman tu. Vaksin influenza untuk sesama. Yang kedua, vaksin untuk orang dewasa ni, orang bukan program yang wajib kanak-kanak tu, adalah vaksin untuk perjalanan. Seperti haji tu dia vaksin perjalanan. Jadi kadang-kadang kalau nak pergi satu negara baru ke apa, kita boleh Google, cari travel guide, medical travel guide tu, dia akan bagi tahu nak pergi tempat ni, macam siapa nak pergi dekat terutamanya negara-negara dunia ketiga, dia akan kata kena ambil vaksin hepatitis, ambil vaksin typhoid, dia akan bagi nasihat. Ambil lah dalam tempoh macam 2 minggu, 3 minggu sebelum pergi, jangan ambil besok nak pergi, ambil hari ni tak jalan. Satu lagi adalah vaksin untuk orang-orang dewasa yang berisiko tinggi, terutamanya orang-orang tua. Mereka yang mungkin ada masalah buah pinggang, ketahanan badan mereka kurang, maka vaksin mereka perlukan, vaksin pneumococcus, vaksin yang untuk menghalang bakteria yang bagi serangan ataupun jangkitan di paru-paru sampai sesak nafas. Jadi benda ni ada untuk orang tu, ada untuk orang dewasa, orang tua, orang yang ada penyakit-penyakit kronik yang lain, mereka boleh ambil vaksin ni, vaksin meningococcus pun boleh je nak ambil, tak apa. Ada shelf life. Apa dia? Ada shelf life. Shelf life maksudnya dia beli, Dia kena ambil lagi. ada dia vaksin, setiap vaksin dia ada dia punya tempoh dia. Macam kalau yang meningococcus ni kan 2 tahun. So habis 2 tahun nak pergi umrah lagi, dia kena cucuk lagi. Ada vaksin dia ambil sepanjang hayat, macam dia, tapi dia ada booster. Macam BCG kan ambil masa bawah setahun dia ada masa lahir apa semua, kemudian masa sekolah dia ada booster dia. Kan? Jadi lepas ambil booster dah tak ada dah. Dia memang kalau ada dalam badan dia ada kekal. Macam hepatitis dia ikut orang. Jadi kalau siapa yang macam saya kerja, saya pindah ke tempat baru, ada pegawai dekat situ akan datang, doktor nak check doktor punya antibody. So dia akan check lah, kalau dia tengok kosong, doktor punya antibody hepatitis B dah tak ada dah, kena main cucuk lagi. Macam tu. Oh, doktor punya ada lagi. Okey, saya punya ada lagi, saya tak payah cucuk lah. Tapi mereka buat surveillance 2 tahun sekali, 3 tahun sekali dia check. Jadi setiap vaksin dia ada sifat dia. Ada yang bila cucuk dia perlu booster berapa lama, dan dia boleh kekal tak sepanjang hayat. Kalau tak kekal, ada yang dia cakap okey, ni lepas 2 tahun ada keperluan main cucuk lagi. Ada yang kalau nak tahu perlu atau tidak kena check darah.
Jadi vaksin-vaksin ni dia sifat dia berbeza. Tuan perlu vaksin apa? Tuan bagi tahu, doktor tu akan cakap, okey, yang ni kita cucuk sekarang ni, dia mula start efektif lepas berapa hari. Kan, lepas tu bila kalau perlu 2 tahun lagi ke apa, dia akan bagi tahu. Okey. Saya buka pada soalan lagi. Silakan. Silakan. Assalamualaikum tuan. Lain sikit doktor. Okey. Saya bukan nak tanya pasal vaksin. Okey. Tentang ubat-ubatan lah. Ha. Jadi apa yang kita, saya rasa syarikat-syarikat yang orang kata mengeluarkan ubat-ubat ni, kebanyakannya saya rasa bukan dimiliki oleh orang Islam lah. Okey. Jadi saya rasa timbul keraguan masyarakat kita ni ke apa? Pasal apa bila orang bukan Islam yang mengeluarkan ubat-ubat tu, ada prasangka buruk bahawa mereka ni ada agenda. Jadi dalam konteks di Malaysia ni, sebelum ubat-ubat tu dibawa masuk, mungkin daripada India, daripada Eropah ke apa kan, saya rasa KKM, Kementerian Kesihatan, memang ada orang yang orang kata menganalisa sebagai apa kan, bahawa ubat-ubat ini adalah selamatlah, tertolaklah orang kata agenda-agenda kita yang pergi nak. Boleh saya nak tahu tuan, apa yang tuan masukkan dengan apa agenda daripada ubat ni? Mas kalau takut kita makan tu jadi anak-anak kita bodoh apa semua. Macam tu kan? Macam tu lah. Okey. Pasal barangan tu tak dikeluarkan oleh orang Islam, syarikat orang Islam. Jadi prasangka buruk tu memang saya kata melantau lah. Baik. Betul ya? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kerana kebencian kamu pada satu kaum itu menyebabkan kamu tidak bersikap adil. Adillah kamu kerana adil itu dekat dengan takwa. Dalam kita menilai orang-orang bukan Islam ni, kita macam yang buat ubat ni apa semua, kita kena lebih matang sikit dalam lihat isu ni. Katakanlah isu ubat. Bila ubat-ubat tu dibeli oleh masuk ke Malaysia, dia mengikut satu tapisan yang ketat daripada bahagian farmasi Kementerian Kesihatan. Ubat-ubat ni bila sampai kat pasaran, dia jual untuk semua bangsa. Jadi kalau dia nak main ubat tu, nak main attack orang Islam aja, kok mana? Kita pun tak tahu. Sebab yang membeli semua bangsa membeli. Kan? Betul tak? Kita tak pergi kata, saya nak Panadol 1 strip. Ya orang Islam kan? Orang Islam ini Panadol makan. Tak ada. Dia tak ada. Lepas tu, kenapa jadi macam ni? Tak ada apa special punya untuk orang Islam. Lepas tu dia bisik kat belakang, ni Panadol ni ada racun. Orang Islam kita bagi Panadol ni, bagi mereka mati buang. Benda tu tak wujud. Kita pun tahu packing tu main macam tu kan. Kalau kita nak, jangan kita ingat, kalau ada unsur khinzir, kita ada orang-orang yang vegetarian tau. Mereka pun sensitif kalau ada unsur haiwan. Tapi itulah, mereka menerima secara umum benda-benda tu dah tapis habis. Benda yang ada depan mata kita tu bukan najis. Tapi kalau dia adalah benda makanan dan orang jadi sensitif, dia lebih sikit. Tetapi orang pun sedar tentang adalah juga sentimen ni, dan ada syarikat yang banyak, ada syarikat yang telah mula mendapatkan sijil halal untuk ubat-ubat mereka. Walaupun pandangan sebahagian ulama moden tak payahlah. Sebab dia melibatkan kos, dia macam orang Islam ni terlampau sangka buruk. Yang kalaulah pasal isu tadi, kalau orang boleh balas kat kita, dia cakap yang orang Islam kena risau adalah kalau makanan tu memang dia dok tahu orang Islam saja yang beli. Mungkin dalam tu dia boleh pergi letak sesuatu, itu lagi logik kalau kita nak timbulkan keraguan. Tapi kita tak mau macam tu. Orang Islam kita pun duk berniaga, kita pun duk beli produk mereka, kita bantu mereka. Bila mai ada keperluan ubat-ubat ni, sebab kadang-kadang mereka tahu ubat tu
Kalau jadi apa-apa, kita ada pharmacovigilance tau. Dia ada bahagian apa dalam kementerian ni yang memantau kesan-kesan ubat. Bila dia pantau kesan ubat, orang pula duk kata, tu tengok ubat kimia ni banyak kesan. Pasal dia duk pantau. Yang lain-lain tu tak ada orang pantau, tu yang go off record. Bila dia pantau, kita rasa selamat. Memang ada ubat-ubat yang tarik di pasaran, kita okey, alhamdulillah tahu, tarik balik, selesai. Kita setakat ni tak kena apa, okey. Sistem tu adalah sistem yang sangat jujur. Tapisan ubat ni tak mudah, tuan. Dari farmasi dia tengok nak ubat tu mai pada manusia pun, masa dia buat di peringkat mereka jual tu bukan jual kat Malaysia saja. Bukan dia pergi jual dekat negara orang Islam je, dia jual yang dok mai kat kita pun tahu ubat ni lah dia jual kat Australia, ubat ni lah dia jual kat Amerika, kita tahu benda tu. Kan? Melainkan syarikat tu alien punya. Dia nak hapuskan populasi manusia, itu lain cerita, tapi itu bunyi dia kartun. Kan? Kalau tak ada isu. Sebab untuk ubat tu nak boleh mai sampai manusia tu, tahu proses dia berapa banyak. Dia mula dulu tengok apa dia punya dos ubat tu kepada apa binatang kecil macam tikus apa semua, dia tengok populasi berapa banyak yang mati, dia kurangkan dos sampai tak ada satu pun mati, baru dia cuba dekat binatang yang lebih besar, anjing, apa monyet. Masa tu lagi dia dah tengok dah buah pinggang monyet apa semua, dia dah boleh agak dah apa kesan pada manusia. Okey, kalau tak begitu bahaya tapi ada manfaat melebihi risiko, dia try kat orang sihat dulu. Kalau ubat tu makan kat orang sihat jadi sakit, dia kena tarik balik, dia kena buat kajian lain. Kalau lepas orang sihat tu tak sakit, buah pinggang elok, apa dia boleh buat kajian, dah habis baru dia pergi dekat orang sakit. Itu pun dia pilih dulu. Cukup lama nak buat. Kadang-kadang satu ubat tu kadang lepas 5 tahun, 6 tahun baru boleh keluar kat pasaran. Silakan tuan. Kalau apa tu kita tahu yang vaksin tu diperlukan dan ada orang yang tak mahu, kenapa tak diletakkan sebagai wajib? Okay. Terima kasih tuan atas soalan tu. Saya bukan seorang ahli parlimen. Kalau saya ahli parlimen, saya bagi jawapan tu. Jadi tak ada masalah orang nak. Tak ada. Sebenarnya kita sedang sebab sebelum ni bila ada kelompok yang menolak, kita rasa macam dia tak bagi kesan lagi. Sebab cakupan, kita tengok cakupan masih bagus lagi. So kerajaan macam okey lah. Sebab kerajaan kita ni kerajaan demokrasi kan, dia tak mau ni, dia banyak bercakap kan, dialog apa semua. Tapi sekarang ni kita kerajaan pun kementerian sendiri sedang berusaha, sebab benda ni memerlukan parlimen luluskan kan. Jadi mereka sedang dalam perbincangan, tapi itu di luar kemampuan saya untuk jawab soalan tu. Okey, di peringkat kami nak banyak educate orang. Kita nak orang voluntarily datang ambil vaksin. Kita nak dia rasa okey, memang sebelum ni kita jangan ada ego. Sebab kita pun banyak berhajat. Macam saya kata, orang-orang yang tolak atas nama agama, mereka tu dia tak tolak melainkan main pada iman dia. Tapi menjadi tanggungjawab seorang Muslim bukan saja untuk dakwah ni kepada orang yang buat maksiat je, tapi pada orang yang nak beramal tapi dia mungkin tersilap sikit. Dan kita pun mungkin berhajatkan mereka banyak nasihat kita untuk banyak benda yang lain yang kita pun tak perasan. Jadi di peringkat saya kata educate is the best. Enforcement itu leave it to them. Silakan yang lain. Apa dia? Elderly, yang orang yang sangat tua. Advice. Yes. Advisable tuan. Tak, dia tengok apa dia tuan nak ambil. Kalau pneumococcal, dia kena ambil, lepas tu dia kena ambil booster dia, lepas tu boleh bertahan. Pneumococcal. Lepas tu kalau nak ambil yang influenza, setiap tahun. Dia setahun sekali kena ambil. Sebab mereka buat kajian tengok virus mana yang paling famous, mereka bagi tu. Maksudnya bukanlah tak kenal langsung, tapi kurang. Saya personally saya perasan saya bukan setiap tahun ambil.
Tapi tahun lepas masa nak pergi umrah saya ambil, saya perasan tahun ni saya kena sesemua tak sebanyak sebelumnya. I can feel it lah to myself. Tak ada. Dia sebab 0.5 aja. Kita cucuk sikit. Kalau kita bagi satu transfuse tu risau. Dia sikit je. Badan nak belajar, dia masuk badan tengok, okey, dia develop. Dia tak ada efek pada kidney. Sebab orang yang masalah kidney berarti antara orang yang kurang ni kita bagi vaksin bagus untuk dia. Ada lagi soalan? Saya rasa dah 11.45. Saya janji dengan Ustaz Rosman kita, saya akan habis sebelum ke-12. Jadi saya ingat setakat itu sahaja. Apa yang lemah dan tersalah adalah daripada saya, insan yang lemah dan penuh kesilapan. Yang sempurna dan penuh kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.